Dan untuk membicarakan lebih secara terperinci, kami bawakan dua wartawan yang bertugas malam tadi yang menyaksikan sendiri di depan mata cerita bola sepak Malaysia yang sudah lama tenggelam dek kerana cerita-cerita yang tak best. Dan Zulhemi Zana Azam bersama dengan Fina Nasrum kita bawakan. Boleh saya mulakan dulu? Silakan, Bang. Silakan. Momen semalam anda kongsikan sebelum kita pergi lebih detail tentang permainan dan juga pasukan dan sebagainya. Zul, bagaimana perasaan awak apabila tiupan whistle itu ditamatkan? Of course, sedih, bangga, macam-macam perasaan saya masa tu sebab macam Fina pun kata 12 tahun dia jadi wartawan dan saya pun sama. Ini kita kali pertama kita dapat menyaksikan satu sejarah diciptalah di Bukit Jalil, di laman sendiri. Itu saat yang saya rasa memang tak dapat gambarkan lah masa tu. Dan Fina pula banyak meluangkan masa dengan fans dekat stadium tu. Macam mana sebenarnya keadaan ketika itu? Adakah mereka memang all out enjoy the moment, Fina? Sudah pasti Dayang. Sebelum bermulanya saingan pada semalam pun kita dah tahu selangkah telah pun berada di pentas Piala Asia. Jadi apabila sebaik tamat saja whistle penamat ditiupkan, saya rasa benda yang kita dah jangka ya. Tetapi apa yang perlu saya highlightkan di sini adalah kepercayaan yang kembali kepada Harimau Malaya, di mana meremang ya bulu roma saya di stadium apabila mendengar sendiri laungan dan juga nyanyian lagu negaraku, piping clap satu stadium. Benda tu kita dah lama sangat tak dengar. Dah lama sangat kita rasa macam stadium ni sunyi dengan sokongan kepada skuad negara. Jadi apabila situasi ini kembali, saya yakin kita ada package yang cukup mantap, cukup sempurna. Kita ada pasukan yang bagus, kita ada jurulatih yang mampu membawa pasukan ke tahap yang lebih baik. Kita ada fans yang sangat memberikan sokongan, tak jemu-jemu. Walaupun kita berada pada situasi yang cukup rendah sebelum ini, tetapi itu tidak sesekali mematahkan semangat mereka untuk memberikan sokongan kepada Malaysia. Itu yang paling penting. Sekiranya kita nak maju ke pentas yang lebih tinggi, kita perlu ada elemen ni. Dan kita sebenarnya dah ada, cuma nak bawa aja benda ni ke pentas yang terbaik. I pun macam tergamam dengan description Fina ni. Kita sudah ada elemen-elemen ni, cuma nak ke depan saja lagi. Itu yang kita nak lihat sebenarnya. Dah lama dah tunggu kita nak lihat kalau Malaysia. describe dengan satu perkataan macam layak ke Piala Dunia. Itu yang perkataan yang saya pagi tadi saya dapat macam-macam. Dia orang cakap menang macam layak Piala Dunia. Mungkin dia tu baru 2 hari lepas tengok bola. Kepada mereka yang dalam kelompok, saya katakan keluarga bola sepak Malaysia, mereka akan merasai bagaimana wartawan sendiri telah melalui fasa itu. Dan kita beralih kepada topik perbincangan. Bagaimana kita berdepan dengan game by game. Ya. Walaupun ada yang meletakkan 9 mata maksimum, 7 mata dan sebagainya, kita lalui dalam proses yang saya rasa kali ini lebih tenang, Zul. Ya, lebih sempurna dari segi persediaan di awal kejohanan. Tetapi saya merumuskan untuk prestasi skuad bangsa dan untuk 3 perlawanan, nak kata dalam keadaan perfect, saya rasa belum lagi. Saya rasa masih ada lagi kemampuan skuad negara ataupun pemain negara untuk mencapai tahap yang lebih baik selepas ini. Kita tahu kita mencatat 2 kemenangan dan 1 kekalahan, yang saya rasa kekalahan yang tak sepatutnya berlaku pada ketika pemain negara sudah memberi terbaik. Tetapi sebagai penyokong dan juga pengamal media, kita puas dengan kekalahan macam tu. Dan melihat kepada statistik juga, kalau kita nak kongsikan 8 gol, 4 bolos, 1 orang kata prestasi dan juga pencapaian yang agak memuaskan. Jadi keseluruhannya dari pandangan saya untuk 3 perlawanan yang diharungi dalam kempen Piala Asia ini, boleh dikatakan telah mencapai KPI. Proses yang natural. Betul. Natural. Ya, 7 ke 9 ke 6 pun boleh. Betul. Kan, natural. So saya fikir benda ni bukan benda yang dirancang. Inilah kelayakan. Okay. Ikut mana sekalipun, kalau kita sememangnya layak, kita akan layak. Bukan 2 pilihan saja, ada cara lain. Dia walaupun calculation perkiraan Kim Pan Gon tu tidak capai sebab dalam perkiraannya sasarkan 7 mata di awal saingan, tetapi kita terpaksa kurang 1 mata dan 6 mata. Yang paling penting adalah layak ke Piala Asia, yang mana itu menjadi
sasaran dalam peta hala tuju FM F30. Saya suka juga Zul sebab Kim Panggon ni dia tahu apa yang dia nak buat, dia tahu dia ada sasaran dia. Dia dah jelaskan kepada kita. Jadi kita faham ke mana hala tuju skuad bola sepak negara. Dan yang penting ya Zul, kita layak ke pentas Piala Asia. Okey, Fina. Mesti Zul nak pergi kan? Since kita dah sentuh tentang coach ya, sebelum ni kalau tengok dekat Instagram ke apa ke, usually kita melihat story-story post yang kurang menyenangkan lah tentang pasukan kita daripada fans. Tapi malam tadi rata-rata yang tak pernah tengok bola pun semua post sarang heyo, opa apa semua dekat Kim Panggon. So faktor Kim Panggon berada dalam pasukan Malaysia ni, macam mana? Apa yang dia bring to the table, Fina? Macam mana saya nak cakap ya? Kim Panggon ni dia seolah-olah penyelamat tak kala skuad kebangsaan berada pada situasi yang cukup menyedihkan. Kita dimalukan dengan teruk di Piala Asia, Piala AFF. Saya mungkin saya Jadi boleh, apabila Kim Panggon hadir ke dalam pasukan dalam tempoh yang singkat, dia boleh mencipta kejayaan seperti ini ketika kita semua tak yakin kita boleh pergi ke Piala Asia ni. Betul. Sebab ada Turkmenistan kat dalam tu, di mana ranking adalah menjadi penanda aras untuk setiap kali ada kelayakan kita akan tewas dekat situ. Tetapi Kim Panggon memberi kita pengajaran, ranking bukanlah segala-galanya. Jangan takut dengan ranking. Saya nak tambah sebab pendapat saya agak berbeza sedikit. Yang mana Kim Panggon dia lebih bertuah atas sebab dua faktor. Saya memilih apa yang dilakukan Tan Chien Ho sebelum ini sedikit sebanyak membantu kepada bagaimana untuk meneruskan kesinambungan dan juga prestasi yang lebih baik. Apa yang dikongsikan oleh, saya difahamkan daripada pihak kejuaraan, 50% adalah di dalam padang dan 50% adalah di luar padang. Tetapi kekuatan Kim Panggon ini lebih kepada di luar padang yang membantu kepada kejayaan kali ini. Sebenarnya saya tertarik 50% di dalam padang sebenarnya, yang mana kita dapat melihat corak permainan yang berbeza daripada taktikal dan sebagainya. Dan selain daripada apa yang diteruskan daripada Tan Chien Ho sebelum ini, saya melihat faktor apa yang dilakukan klub terutamanya JDT juga membantu. Sebab ada pemain yang berkongsi kepada saya taktikal dan juga permainan di JDT itu diteruskan di skuad kebangsaan. Maknanya mereka tidak perlu banyak mengubah dari segi corak permainan, dari segi pemahaman untuk taktikal itu dilakukan. Jadi dua faktor itu banyak membantu kepada Kim Panggon merealisasikan tempoh singkat 6 bulan skuad negara ke Piala Asia. Kredit juga untuk E.L. Everson, individu yang berada dalam skuad kebangsaan di mana hanya beliau saja di barisan kejurulatihan yang betul-betul mengenal pemain Malaysia. Saya yakin ramai suggestion, banyak suggestion datang daripada E.L. Everson juga. Walau bagaimanapun kita cuba untuk mendapatkan reaksi daripada E.L. Everson, beliau lebih suka berada di belakang. Kerana apa-apa pun dia akan meletakkan Kim Panggon sebagai ketua beliau dan itu perlu dihormati. Tetapi kita semua perlu sedar peranan yang dimainkan oleh Ella Everson cukup besar. Saya tak fikir dalam masa yang singkat Kim Panggon boleh mengenal keseluruhan pemain-pemain yang berada dalam Liga Malaysia. Jadi kombinasi inilah yang membentuk satu pasukan yang mampu mencipta kejutan dalam kelayakan kali ini. Saya tambah Boleh? Kim Panggon dan juga FM yang mengejutkan adalah, macam Fina kata, tempoh 6 bulan. Tetapi di belakang tu ada tempoh 3 bulan, perbincangan sudah pun dilakukan di antara Panggon dan juga FM. Kemudiannya, yang menarik perhatian juga, beberapa calon telah pun dikenal pasti pada ketika itu. Afrika, Amerika Latin, Eropah, Asia sendiri. Dan lebih menarik lagi, jurulatih Vietnam berkali-kali mendapatkan panggilan telefon untuk ke Malaysia. Pak Hang Seo. Tetapi pada ketika itu Datuk Hamidin memilih untuk memanggil Panggon dan lebih menarik lagi apabila sesi temu bual dia sudah mengenali pemain-pemain ini lebih awal sebelum kedatangan ke Malaysia. Jadi saya rasa faktor ini satu lagi mungkin demand yang tinggi tu. Dan FM terpaksa korbankan banyak benda untuk demand ni. Demand ni saya rasa dari segi segala-galanya. Apa yang dimiliki oleh JDT itulah yang diinginkan oleh Kim Panggon dalam tim kali ini. Kalau kita lihat struktur kejurulatihan juga sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya untuk tim kali ini.
bagaimana selepas perlawanan berdepan dengan Bahrain, kita tewas. Pemain pulang ke hotel masing-masing. Tetapi Panggun memanggil ke semua pasukan kejurulatihan untuk duduk, video semua dah set. Sesi itu habis pada jam 4.30 pagi. Bayangkan bagaimana seriusnya pasukan kejurulatihan kali ini. Dan saya rasa mungkin kali ini tak siapa host ni. Kita semua tanya dekat Tak, abang. bukan. Saya cuba untuk membawa kepada cerita yang saya membawa pada final cerita, Zul cerita. Benda ni sebenarnya satu keadaan yang saya rasa mungkin boleh saya gunakan kataan gamble. Macam Fina katakan, kita dah teruk dah ni. Kita umpama kapal kita tu dah berlayar dekat tengah-tengah laut dah. Panggun datang untuk menarik perlahan-lahan kembali semula ke Dia macam pelabuhan. last call kita lah. Yes. Macam mana nak selamatkan pasukan Malaysia ni. Tapi apa yang dibuat menjadi. Tiga, oleh? Banyak elemen yang membantu kepada Kin Panggon untuk merealisasikan hasrat skuad negara. Kita dah kongsikan pelbagai elemen itu. Dan saya rasa banyak yang berpuas hatilah dengan prestasi jurulatih daripada Korea Selatan ni. Tiga pemain yang Fina rasa macam yes. Penggerak. Fina suka untuk tournament ni, ini tiga pemain yang wow, dia punya persembahan. Dion Coles, Syamil Kuti dan saya masih lagi meletakkan Fariza sebagai pilihan untuk penjaga gol. Walaupun beliau melakukan mistake pada pertemuan dengan Bahrain, tetapi harus diingat dalam tempoh yang sama juga beliau banyak membantu pasukan dalam mengekang asakan pihak lawan. Itu perlu diberikan kredit jugalah untuk Farizal. Darren Lock, Faizal Halim dan Kuzaimi PE. Okey. Dayang? Dayang, kita nak share. Sebab nanti orang kata saja pilih Dion Coles. Tak apalah, cakap je lah. Penjaga gol Dayang setuju dengan Fina, Farizal. I choose Dion Coles and Syami. Typical lah sebenarnya. Tapi realistiknya, yes, itu pilihan Dayang. Kalau abang, nak tahu juga. Faisal Halim, Farizal Malias, Arif Aiman. Sebenarnya semua poin wajar diangkat Ya, sebagai semua, gerak. semua. Itu, Tetapi itu. Kita melihat kepada sumbangan yang boleh diberi perhatian dan juga kita rasa mereka ini yang pilihan saya terutamanya adalah Wira tidak didendang. Dan daripada tiga itu saya memilih Syamir Kuti Abah. Tidak menjaringkan gol untuk 3 kempen kejohanan, tetapi beliau bermain sebanyak 100 berapa minit? 3 perlawanan. 3 perlawanan keseluruhannya tanpa henti dan berdasarkan perkongsian daripada statistik pemain yang banyak berlari di setiap genap padang. Jantung. 270 minit Zul kalau 3 perlawanan. Betul. Sempat kira. Okey.